Now, saya tak mau lagi panjang sangat berkenaan dengan ini. Saya nak isu yang pertama yang mustahak, iaitu bagaimana kes Datuk Seri Najib berakhir di Mahkamah Persekutuan tanpa beliau diberi peluang. Now, seperti yang saya katakan, segala petition, notis semuanya kita dah masuk. Dan bukan saja itu, kita juga diberi arahan oleh Datuk Seri Najib. Dia katakan begini, dia cara persendirian beritahu sini, dia kata Syafi, you telah membela saya dengan begitu baik, tetapi kita kalah di Mahkamah Tinggi. Kita kalah di Mahkamah Rayuan. Jadi bagaimana kalau kita ambil satu QC untuk bekerjasama dengan kamu supaya kita boleh majukan satu rayuan yang lebih kukuh. Itu sebabnya kita ambil QC, bukan sebarangan QC. QC ini dianggap sebagai 4 tahun berturut-turut dia digelari sebagai the top silk in the UK. Silk ni ialah QC lah. The top QC dalam bidang fraud, cheating, theft dan sebagainya. Dalam bidang yang kita perlukan. Walau bagaimanapun kita buat permohonan ini ditendang dalam Mahkamah Tinggi. Tuan-tuan dan puan cuba fikirkan, seorang QC yang begitu berpengalaman dan kualifikasinya yang begitu tinggi tidak dibenarkan masuk untuk membela Datuk Seri Najib. Salah satu sebabnya, bukan sebab Mahkamah Tinggi, salah satu sebab objection yang ditimbulkan oleh pihak Peguam Negara dan Majlis Peguam ialah QC Mat Saleh ni tak boleh cakap bahasa Melayu. Cuba fikirkan. Ini Peguam Negara masuk dalam mahkamah cerita merepet. Ya? Mana QC yang boleh cakap bahasa Inggeris, bahasa Melayu? Perkara ini telah pun diputuskan dalam satu kes yang saya buat juga, satu kes nama Jeffrey Robertson Queen's Counsel, di mana Mahkamah Persekutuan kata, in short lah, dia kata jangan merepet. Mana boleh QC dia nak bercakap dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Melayu. Dia QC daripada England, kita ambil kepakaran dia untuk menolong kita di dalam mahkamah. Benda ni dah memang kukuh, tetapi Peguam Negara, Majlis Peguam yang tidak malu langsung boleh majukan such an argument. Ya, alright. Now, jadi Datuk Seri Najib rasa lebih hampa sebab QC yang dia berkendakkan bekerjasama dengan kita juga telah ditendang. Jadi dalam keadaan begitu, Datuk Seri Najib telah didampingi oleh peguam-peguam lain, termasuk Datuk Zaid yang ada dengan kita di sini, Zaid Ibrahim. Jadi begini terjadi, ya. Katakan bagaimana kalau kita lihat dengan perspektif yang lain. Jadi Datuk Seri Najib kata mungkin itu kita boleh buat. Tengok apa perspektif yang ada, cara baru. Jadi oleh itu, atas cadangan peguam yang baru, dikatakan semua peguam yang lama diberhentikan. Okey? Kemudian peguam-peguam baru, termasuk peguam bela, peguam cara, dilantik. Dia buat ini bukan untuk melewatkan rayuan. Ini mustahak. Dia buat ini supaya satu second opinion ataupun cara yang berlain yang mungkin dapat dilihat oleh orang lain, oleh peguam lain. Now, bila ini berlaku? Ini berlaku pada kalau tak salah saya, tuan-tuan dan puan, dalam bulan Julai kan? Dalam bulan Julai, pertukaran ini berlaku. Semasa pertukaran itu berlaku, tuan-tuan dan puan, kita hanya ada tidak lebih daripada 18 hari untuk perbicaraan rayuan di Mahkamah Persekutuan. Now, mustahak
ditekankan di sini, dalam keadaan manapun. Dan saya katakan ini, dan saya berani kalau ada orang lain di sini atau di luar yang katakan saya tak cerita benar, tak ada kes yang saya pernah lihat di mana peguam baru yang mengambil alih, di mana anak guam berhajat untuk mendapatkan khidmat peguam baru, tidak diberikan masa untuk peguam baru membaca, mengkaji kes tersebut. Dan kita harus tahu bahawa kes ini melibatkan lebih kurang 220 jilid. 220 jilid ni saudara-saudari, tiap-tiap satu jilid 3,5 inci. Ya, kalau saya nak suruh Datuk Zaid Ibrahim baca, saya ingat biji mata dia pun terjatuh. Kalau bagi dia seminggu, 2 minggu, tak boleh. Memang tak boleh. Ya, kalau saya baca, sebab saya buat kes tu mungkin 2 bulan. Tetapi orang baru 4-5 bulan. Jadi satu permintaan untuk ditangguhkan kes ini dibuat. Tidak dibenarkan oleh mahkamah daripada mula. Alright? Sebelum perkara ini berlaku, bulan Julai juga, awal bulan Julai, saya telah pun membuat satu permohonan di Mahkamah Persekutuan. Semuanya cara jujur. Ini mustahak tuan-tuan dan puan-puan kaji. Permohonan ini ialah satu permohonan yang mengatakan Hakim Nazlan telah ada konflik of interest. Di mana tuan-tuan dan puan-puan mungkin tahu, sebelum menjadi hakim, beliau adalah menjadi ketua peguam, iaitu General Counsel dan Company Secretary. Company Secretary dalam bahasa perundangan ini, di corporate section, bukanlah Company Secretary yang biasa. Dia ni mesti peguam. Dia jaga segala corporate matters of the company, in this case Maybank. Dan beliau juga seperti yang saya kata ialah ketua peguam bagi Maybank Group, bukan Maybank saja, Maybank Group. Dalam hal ini, apa yang terjadi ialah kita dapat tahu bahawa orang yang mencadangkan SRC, supaya SRC ini diincorporatekan, ialah Maybank sendiri, bukan Datuk Seri Najib. Dalam keputusan Hakim Nazlan, dia katakan Datuk Seri Najib sengaja incorporate SRC ini untuk tujuan tamak beliau, iaitu tujuan korupsi beliau. Jadi SRC digunakan sebagai satu vehicle untuk mendapatkan wang-wang haram. Walhal dia sendiri tahu bahawa SRC adalah satu cadangan daripada Maybank Invest, di mana beliau tahu sebab beliau adalah ketua peguam. Itu satu. Kedua, tuan-tuan dan puan ingat bahawa 42 million yang saya sebut tadi, kita dapat tahu ianya bukan diterbitkan ataupun dia punya source tu bukan daripada 4 bilion wang kuap itu. Ianya daripada 140 million, di mana satu lagi syarikat nama PPD, iaitu Putra Perdana Development, memperolehi daripada Maybank. Dan pinjaman ini juga adalah di bawah kawalan dari segi undang-undang Nazlan. Okey, jadi banyak sangat benda-benda sedemikian yang Datuk Nazlan sudah ada pengalaman dalam Maybank, yang ini semestinya bererti bahawa beliau ada conflict of interest dan tidak boleh menjadi hakim dalam kes SRC. Satu lagi last point, beliau juga telah terlibat dalam satu lagi pinjaman yang amat besar, iaitu pinjaman 1MDB yang merupakan 4.17 billion untuk 1MDB membeli satu company yang melibatkan dalam energi. Ya. Now, pinjaman ini telah menjadi tak elok sebab 1MDB tidak bayar. 2 bilion telah tertunggak. Ya, 2 bilion telah tertunggak. Maka Board of Directors Malayan Banking telah pun direct mengarahkan kepada Datuk Nazlan
supaya beliau mengetahui apa cara yang terbaik untuk recover the loan. Jadi bila beliau buat sedemikian, beliau secara automatik menjadi seorang saksi di 1MDB. Dan kalau kita dah tahu umpamanya perkara 1 dan 2 yang saya sebutkan tadi, dan 3, kita juga akan memanggil dia sebagai saksi dalam kes SRC. Itu berapa rapat kaitan antara Nazlan, Maybank dan SRC. Jadi kita minta supaya Mahkamah Persekutuan mengambil kajian ini, membuat satu keputusan bahawa Datuk Nazlan tak seharusnya mendengari kes di Mahkamah Tinggi. Dan apa dia impact? Impact yang sebenarnya ialah kalau Mahkamah setuju, keputusan Datuk Nazlan di Mahkamah Tinggi akan tercemar, ianya akan dibatalkan. Jadi kalau ianya dibatalkan, tidak payah lagi kita dengar rayuan pertama dan rayuan kedua di Mahkamah Persekutuan. Tetapi saya terkejut bila saya file dokumen itu. Sepatutnya kes itu didengari, permohonan itu didengari lebih awal daripada 15 hari bulan Ogos. 15 hari bulan Ogos ialah untuk pendengaran rayuan bagi rayuan utama. Tetapi hakim di Mahkamah Persekutuan, I think Chief Justice sendiri telah pun menetapkan bahawa pendengaran permohonan itu juga didengari pada 15 hari bulan. Ini bermakna bahawa seolah-olah Mahkamah Persekutuan telah pun membuat keputusan sendiri akan menolak permohonan tersebut. Jadi ini amat menduka citakan sebab Mahkamah patut bertindak dengan tidak memerat mana-mana belah, independen, straight dan tidak ada apa-apa agenda yang ada. Ya. Last kali saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, ini amat mustahak oleh sebab satu postponement tidak diberikan kepada peguam yang baru. Pada lebih kurang 3-4 hari lagi nak habis rayuan, kita telah mendapati bahawa seorang yang bernama Datuk Zamani Ibrahim. Datuk Zamani Ibrahim ini adalah suami kepada Chief Justice, iaitu Tun Tengku Maimun. Kita tidak tahu bahawa semenjak kita kalah dalam pilihan raya, iaitu Mei 2018, 2 hari selepas kita kalah, dia telah mencaci dengan begitu dahsyat Datuk Seri Najib dan menuduh Datuk Seri Najib adalah punca kejatuhan Barisan Nasional sebab terlibat dalam 1MDB dan mencuri wang 1MDB. Datuk, saya baca ini saja, kemudian saya wind up. Sebab ini mustahak. Jadi kita minta supaya Chief Justice Tun Maimun menarik diri semasa dia sedang mendengar. Okay. Jadi kita minta. Dan ini yang tercatat. Saya baca ini, tuan-tuan boleh fikir sendiri. Seperti yang saya kata, tak payah buat undang-undang. Ini common sense. Ini Zamani punya Facebook yang saya keluarkan. Sekarang dia dah padamkan. Sebab dia tahu kita dah ambil. Sekarang dia dah padamkan. Dia kata begini. Panjang, tapi saya baca yang pendek ya. On hindsight, it was Najib and his 1MDB debacles that broke the camel's back. The siphoning of the sovereign government's fund into his personal account was too much abuse in the eye of the public. 1MDB is a good project and need good management with no leakages. Then there is the GST, the anti-fake news bill that was rushed in Parliament. There was scant regards to the voice of the people. Ultimately, Najib paid the price at the polling booth. BN is now the opposition. I hate to be in the shoes of BN's MPs, the likes of KJ, Aziz and others. They now hold no public position to enable them cater for their constituent needs. It is a mixed feeling. Bitter, sweet,
tinge of sadness, joy and happiness, fear, happy because Najib had been dethroned, sad for the demise of UMNO, dan the last one, the cream on the cake, mustahak. Dia ada poetic sikit. Dia kata, the crowd warned the 93 years old man, you better get inside, a storm is coming. The 93 years old man wryly smiled and replied, I am the storm. Fikir siapa 93 years old in 2018?